Assalamualaikum and salam sejahtera. Very good morning. Kami ucapkan kepada semua yang sedang mengikuti sesi live kami pada hari ini. Okay, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya bernama Rahmat Aidil Jubair. Sekarang ini bekerja sebagai seorang pensyarah di University College Teknologi Sarawak. Jadi kami ataupun saya juga ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada yang kita panggil Sarawak Multimedia Authority, iaitu SMA, dan juga Cebu Digital Innovation Hub kerana menjemput kami untuk mengadakan sesi live kita pada hari ini. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, kami akan cuba untuk share sesuatu yang amat berguna pada hari ini, yang berkaitan dengan tajuk kita, iaitu bagaimana untuk meningkatkan jualan anda melalui media sosial. Dan bila kita memperkatakan tentang media sosial, maka kita perlu memasukkan semua ciri-ciri platform yang digunakan oleh marketers ketika memasarkan produk dan perkhidmatan mereka di dalam media sosial, iaitu social media marketing seperti Facebook Ads, Instagram, TikTok, dan juga platform-platform lain seperti WhatsApp, WeChat dan Telegram. Semua itu kita akan cuba cover di dalam sesi kita pada hari ini. Dan kami boleh berjanji kepada anda semua yang apa yang kami share pada hari ini adalah amat berguna untuk anda digunakan. Sekiranya anda mempunyai, tak kiralah sama ada perniagaan anda besar ataupun kecil, ataupun anda menjual produk, ataupun anda memberikan perkhidmatan, even it's a product or even if it's a services, everything can be taking advantage by using this social media marketing. Tanpa membuang masa, saya ingin memperkatakan sesuatu, iaitu something yang kesilapan yang sering kita lakukan ketika kita menggunakan social media marketing untuk memasarkan produk dan perkhidmatan kita, iaitu kita sering mengabaikan satu yang kita panggil data. So, apa yang kita panggil data ini adalah, tuan-tuan dan puan-puan, data ini sebenarnya, selain daripada social media marketing ini memberikan kemudahan untuk kita mencari pelanggan, sebenarnya social media marketing memberikan kita kemudahan untuk mengetahui siapakah pelanggan kita. Iaitu bila kita menjalankan marketing ataupun pemasaran ataupun aktiviti-aktiviti pemasaran di dalam social media marketing, apa yang kita perlukan sebenarnya adalah untuk mengetahui siapakah pelanggan kita, untuk kita mendekati mereka yang paling berpotensi untuk menjadi pelanggan kita. Oleh itu, social media marketing, dan di dalam sesi kita pada hari ini saya akan mengambil contoh yang terbaik, iaitu Facebook Ads. Oleh itu, sebelum kita memulakan contoh-contoh dalam Facebook Ads ini, saya ingin memberitahu dahulu, iaitu Facebook Ads ini tidaklah percuma. Terdapat beberapa cas yang akan digunakan, dan untuk kita lebih memahami sesi kita pada pagi ini, saya perlu menyatakan dan memberitahu apakah cas-cas yang dikenakan oleh Facebook Ads kepada kita sekiranya kita memasarkan produk dan perkhidmatan kita dengan menggunakan Facebook Ads. Iaitu yang pertama, cas yang pertama kita panggil sebagai cost per click. Cost per click. Cost per click ini adalah dipanggil juga CPC, iaitu mereka akan cas ataupun Facebook akan cas kita berdasarkan kepada berapa orangkah yang telah klik iklan kita di dalam Facebook Ads itu tadi. Maksudnya di sini, lagi ramai yang klik, bagi banyaklah cas yang akan dikenakan oleh Facebook Ads. Adakah ianya mahal? Tidak mahal, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ia cuma dalam 0.5 sen, 0.02 sen, mungkin 1 sen, bergantung kepada iklan yang kita letak di dalam Facebook Ads itu tadi. Kedua, kita mempunyai juga yang dipanggil cost per impression, ataupun dipanggil CPM. Cost per impression, Facebook akan cas kita sekiranya iklan kita telah pun sampai kepada 1,000 orang.
Kalau 1000 pertama dia charge, 1000 kedua dia charge lagi dan seterusnya. Oleh itu lagi ramai, lagi banyak yang dapat iklan kita dan singgah ke wall Facebook mereka, maka lagi ramailah ataupun lagi banyaklah charge yang akan dikenakan kepada anda. Okey, nampak ya? Di sini tadi kita ada CPC iaitu cost per click dan juga seterusnya kita ada cost per impression iaitu CPM. Berapakah cost CPM ini? Tidaklah mahal, cuma dalam lebih kurang RM4 ke RM6 tapi tidak akan lebih daripada RM10 ya. Okey, dan seterusnya kita ada cost yang dipanggil cost per quality lead. Okey, sekiranya post kita, okey, kita post sesuatu iaitu iklan kita dalam Facebook Ads dan kita letak link untuk WhatsApp di sana dan sekiranya ada orang klik link WhatsApp itu, itulah yang dipanggil cost per quality lead ataupun yang dipanggil CQL. Okey, ataupun kita letak butang call di sana ya, kita boleh letak butang call dan orang call kita melalui butang yang kita letak di dalam ads kita itu tadi, maka sama juga akan di-charge dengan charge yang dipanggil cost per quality lead. Okey. Jadi ini adalah charge-charge yang ada ya tuan-tuan dan puan-puan, dan seterusnya ada satu charge lagi, charge yang paling banyak rasanya iaitu cost per engagement. Iaitu orang engage dengan post kita. Orang engage dengan apa yang kita katakan tadi, iklan kita yang kita postkan ke dalam Facebook itu tadi ya. So apakah ini sekiranya ada orang like post kita, ada orang share, ada orang bagi heart, ada orang bagi sayang dan cinta pada post kita ya. Inilah yang dikatakan sebagai cost per engagement ataupun CPE itu tadi. Dan seterusnya cost yang terakhir ini bukanlah cost ya. Yang seterusnya itu kita panggil CTR ya, iaitu click through rate. Okey, apakah click through rate ini? Senang saja tuan-tuan. Ini adalah satu petanda aras yang mana dia menunjukkan sama ada iklan kita itu adalah berjaya atau tidak. Ya. Click through rate ini akan menentukan sama ada iklan kita itu, sekiranya click through rate kita adalah lebih dari 5%, kita boleh katakan yang bahawa iklan kita berjaya. Dan sekiranya ianya kurang dari 5%, maksudnya kita perlu buat sesuatu untuk menaikkan lagi kualiti iklan kita. Okey, saya telah mengatakan ataupun menyatakan sebentar tadi bahawa apa yang paling penting di dalam social media marketing, tak kira walaupun dia Facebook Ads, walaupun dia Instagram ataupun walaupun dia TikTok ya, kita memerlukan kemampuan untuk melihat data. Sebab itulah ramai daripada kita yang saya banyak memberikan latihan mengenai media social marketing ini. Okay, banyak yang merungut bahawa saya dah buat macam-macam, saya dah tengok macam-macam, saya dah buat Facebook Ads, tapi yang banyak cuma likes, yang banyak cuma share, yang banyak cuma hearts, sayang dan segalanya, ya, tapi kurang penjualan. Okay. Apakah sebabnya? Kerana satu saja tuan-tuan, iaitu anda menghantar iklan anda ke orang yang salah. Ya, sebab itu bila anda letak RM100 pun di dalam Facebook Ads anda, dia cuma habis dalam masa berapa hari? 2 hari? 3 hari? Tapi tidak ada berlakunya pembelian. Tak ada berlakunya penjualan di situ. Kerana apa? Kerana anda menghantar iklan ke orang yang salah. Sebab itu Facebook Ads, kami ambil contoh Facebook Ads ya. Kerana apa? Kerana mereka memberikan jumlah yang data yang banyak untuk kita tengok. Jadi saya akan tunjukkan di sini. Okay, saya akan tunjukkan Facebook saya sendiri. Ya, jadi kerana tuan-tuan boleh tengok, saya tak dapat tunjuk secara detail, okay, tapi saya akan tunjuk secara rambang ya, secara general kerana kami bersiaran daripada Cebu Digital Innovation Hub dan di sini kami menawarkan latihan-latihan ya yang berkaitan dengan digital marketing ataupun social media marketing. Okay, di sini saya akan tunjukkan ya, macam mana atau bagaimana kita dapat menggunakan Facebook Ads ini untuk meningkatkan kualiti pemasaran kita. Okay, di dalam Facebook Ads ataupun dalam Facebook page, bila kita dah create satu page untuk produk kita ataupun perkhidmatan kita, okay, Facebook Ads memberikan kita satu kemudahan, iaitu di mana kita boleh melihat data secara general. Ya, mungkin ada yang tahu, tapi saya rasa ramai yang tak tahu. Bila kita ke Ads Manager di sini ya, kita ke Ads Manager dan kita ke bahagian Analyze and Report, kita ada satu option yang dipanggil Audience Insights. Okay, bila kita klik Audience Insights di sana,
Ya, tuan-tuan puan-puan, ada satu bahagian yang mengatakan everyone on Facebook. So bila kita klik di bahagian everyone on Facebook ini, okay, dia akan memberikan kita satu maklumat general mengenai mereka yang menggunakan Facebook mengikut pilihan, di mana mengikut pilihan yang kita tak mahu. Okey, contoh sekarang secara default ia berikan United States, kita boleh tukar kepada Malaysia, ya. Tukar kepada Malaysia, dan mari kita lihat, ya. Dari sini kita dapat tengok Malaysia mempunyai lebih kurang penduduk berjumlah 32-33 juta, dan daripada 33 juta itu ada 25 juta yang menggunakan Facebook, ya. Kalau anda tengok di sini, ya, mari kita lihat bersama-sama. Dia mengatakan bahawa ada 20 ke 25 juta orang di Malaysia yang menggunakan Facebook, dan dia mengatakan bahawa 45% adalah wanita dan 55% adalah lelaki. Maksudnya di sini orang lelaki lebih ramai menggunakan Facebook daripada wanita di Malaysia. Dan sekali lagi saya nak nyatakan, kita boleh tengok dari segi taburan umur, iaitu yang tertinggi menggunakan Facebook di Malaysia adalah 25 tahun ke 34 tahun, ya, taburan umur mereka. Dari itu saya akan tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan nanti mengapakah data ini penting untuk kita meningkatkan kualiti iklan kita, ya. Okey, so tapi katalah, ya, macam saya katakan tadi, ramai yang komplain, ramai yang merungut kenapa saya punya duit cepat habis bila menggunakan Facebook Ads, tapi tak ada berlakunya pembelian, tak ada pelanggan pun yang ingin membeli barangan saya. Dan saya nyatakan tadi bahawa kita tersalah pilih di dalam social media marketing, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Bila kita baru start, baru kita nak mula, memang kita tak boleh sebenarnya fokus terus kepada keuntungan. Apa yang kita perlukan adalah kita perlu membuat kajian terlebih dahulu. Oleh itu, sekiranya anda nak fokus terus kepada Malaysia dengan menjual barangan anda, tak ada masalah. Tapi kita kena fikir satu yang kita panggil satu effect, that actually each one of us, even though if our own siblings, we have our own preferences. Ya, maksudnya di sini secara logik kita boleh katakan orang Sibu tak suka yang orang Sibu suka mungkin tak disukai oleh orang di Kuching, tak disukai oleh orang di Bintulu. Oleh itu cara kita menjalankan iklan di Sibu, cara kita menjalankan iklan di Bintulu adalah sepatutnya mengikut formula yang diberikan oleh social media marketing, kenalah berlainan. Ya, tak boleh sama. Okey. Jadi kita mulakan dengan kajian. Cara membuat kajian menggunakan data ini adalah kita pada Malaysia di sini dan kita ambil Sibu. Sebabkan kami bersiaran di Sibu, jadi kita ambil Sibu, ya. Jadi bila kita dah ambil Sibu dan kita nampak di sini yang itu di Sibu itu sendiri terdapat 200,000 orang yang menggunakan Facebook. Maksudnya kita ada pelanggan potensi berjumlah 200,000 orang. Dan tadi kita lihat, ya, di Malaysia, okey, perempuan dan lelaki menggunakan Facebook di Malaysia berlainan, tetapi di Sibu sendiri ada 50% perempuan yang menggunakan Facebook dan lelaki pun 50% sama, ya. Satu data yang sangat berguna untuk kita tengok. Dan kita dapat lihat juga di Sibu sendiri pengguna Facebook adalah berumur daripada 18 tahun hingga 44 tahun. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimanakah data ini nanti akan menolong dan membantu tuan-tuan dan puan-puan di dalam meningkatkan prestasi pemasaran anda. Okey, kita tengok pada relationship status pula, ya. Kebanyakan orang yang menggunakan Facebook di Sibu adalah mereka yang sudah pun berkahwin, diikuti oleh mereka yang belum berkahwin, dan tahap pelajaran mereka yang tertinggi adalah tahap universiti, diikuti oleh tahap sekolah menengah, ya. Dan kebanyakan orang yang menggunakan Facebook di Sibu, mereka bekerja di bahagian jualan, sales, di bahagian production, dan sekiranya kita ambil, ya, ini see all, kita juga boleh melihat iaitu kebanyakan mereka yang mempunyai ataupun menggunakan Facebook di Sibu adalah bekerja di bahagian pengurusan. Ya, saya akan tunjukkan teman-teman mengapakah benda ini penting. Tapi sebelum itu, ada satu bahagian, ya, yang paling penting di sini, iaitu dia menunjukkan di Sibu itu sendiri apakah Facebook page yang paling disukai oleh orang Sibu. Jadi bila kita lihat di sini, ya, yang paling disukai oleh orang Sibu
yang paling banyak disukai dan top kategori adalah snack van, iaitu dipanggil 789. Okay? Dan kita boleh lihat di sini, kita boleh belajar cara apakah yang menyebabkan 789 ini disukai oleh orang Cebu. Kita klik 789 dan Facebook page 789 itu sendiri akan keluar, dan kita lihat ya. Okey, gambar pertama yang keluar adalah gambar universiti di mana saya bekerja, ya, Universiti College Teknologi Sarawak, ya, dengan bangunan yang indah. Okey, dan suasana pembelajaran yang very kondusif, ya. Okey, jadi kita lihat di sini 789. Mari kita lihat ciri-ciri apakah yang menyebabkan mereka mempunyai ataupun dinobatkan sebagai Facebook page yang paling popular di Cebu, kerana mari kita lihat post mereka yang terakhir adalah pada 19 jam sebelum ini. Ya, sebelum itu mereka dah post pada 23 hari bulan. Sebelum itu mereka dah post juga iaitu pada mari kita lihat sampai ke bawah 22 hari bulan. Nampak? Di sini kita boleh belajar iaitu ciri-ciri Facebook page yang berjaya adalah mempunyai banyak post, rajin update. Ya, kita dapat tengok di sini. Dan mari kita lihat balik, ya, dalam audience insight tadi. Yang kedua pula snack van, yang kedua Bisonte Grocer and Deli, coffee shop, Italian restaurant, ya. Kebanyakan yang top 4 adalah berkenaan dengan makanan, ya. Di Cebu nampak kayaknya orang Cebu memang suka makan lah, ya. Itulah tanda-tandanya. Tapi walaupun pun ada satu yang lain dari yang lain di dalam page likes ataupun page yang paling popular di Cebu, iaitu kita ada government organization, iaitu Cebu Water Board. Ya. Jadi apakah yang menyebabkan Cebu Water Board termasuk di dalam salah satu yang terpopular di Cebu? Mari kita tengok apa yang mereka buat di dalam Facebook page mereka, Cebu Water Board, ya. Cebu Water Board, jadi apa yang kita dapat tengok, post terakhir mereka adalah pada 22 jam dahulu, ya, sebelum ini. Maksudnya di sini, apa yang kita tengok di sini ialah tuan-tuan dan puan-puan, ya, mereka setiap kali nak membuat ataupun membaiki kerosakan pipe di mana-mana saja di daerah Cebu, mereka tak pernah miss untuk post di dalam page mereka. Ya, maksudnya di sini mereka memberikan satu gambaran bahawa page mereka adalah berguna, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Mereka tak membuat keuntungan di sini. Okey, tapi apa yang mereka buat? Okey, mereka memberikan satu maklumat yang penting kepada semua orang di Cebu. Mereka memberitahu iaitu sekarang pipe repair work done on 23rd, ada tarikh, ada hari, ada masa dan juga ada tempat. Jadi orang-orang Cebu yang mempunyai masalah air, okey, pipe pecah dan semuanya, mereka tak perlu mungkin nak call siapa-siapa, orang cuma perlu ke Facebook page Cebu Water Board dan mereka boleh tahu sama ada kerja-kerja perbaikan telah pun dimulakan ataupun telah pun tamat. Ya. Satu lagi benda yang kita boleh belajar iaitu, okey, Facebook page kita maklumat mestilah yang berguna. Oleh itu barulah Facebook page kita akan menjadi yang terkenal dan popular macam yang kita lihat sekarang ini. Okey, seterusnya, data apa lagi yang kita boleh tengok dekat sini? Okey, kita boleh tengok dekat aktiviti di Cebu sendiri. Bila orang Cebu menggunakan Facebook, kebanyakan mereka diorang suka like page, ya. Dekat sini tuan-tuan, puan-puan, dia ada kata page like. Dan selepas itu, orang Cebu satu peluang yang terbaik iaitu mereka suka klik dekat iklan. Ya. Dan satu lagi, okey, kita boleh tengok dekat device users dekat sini, iaitu kebanyakan orang bila mereka melayari Facebook, mereka menggunakan handphone, dan handphone itu dengan operating system yang paling terkenal adalah Android, bukanlah iPhone. Ya, mungkin iPhone terlalu mahal, ya, tak pasti juga, tapi itulah yang berlaku. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya akan tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan mengapakah data-data ini semua penting. Tapi sebelum itu, saya nak tunjuk iaitu dekat sini, ya, ada satu perkataan yang kita panggil interest. Okey, apakah interest ini tuan-tuan dan puan-puan? Ya, inilah antara yang paling penting sekali. Okey, kerana di sini saya nak bagi satu contoh. Contohnya kita nak jual kek. Ya, kita adalah bakery nak jual kek. Okey, lepas tu kita nak buat iklan dekat Facebook Ads. Oleh itu kita nak berikan iklan ini cuma kepada mereka yang berkenaan, kerana apa, kita nak jimatkan kos, ya. Oleh itu kita pergi dekat interest ini, okey, kita nak pilih, okey, ada perkataan food and drink, kita boleh
tengok sub option dia, ada cooking, cuisine, ada drinks, food dan restaurant. Kita boleh pilih yang mana kita nak, tapi untuk contoh ini kita ambil seterusnya, terus ambil food and drinks. Bila kita ambil food and drinks, saya cuba lihat dekat penggunaan age and gender di sini tuan-tuan perempuan ya. Bila saya ambil food and drink, kita lihat percentage dia ya. Memang logik yang mana kebanyakan yang suka kepada food and drinks di Cebu adalah 52% perempuan dan 48% lelaki, dan ada lebih kurang 150,000 orang yang mempunyai minat kepada food and drinks di Cebu. Ya, nampak teman-teman? Inilah antara maklumat yang akan diberikan oleh Facebook. Jadi sekarang saya akan tunjuk bagaimana maklumat-maklumat ini berguna. Di dalam audience insight ini kita boleh terus direct ke create ad ya, dekat sini create ad. Jadi bila kita dah create ad dekat sini ya, akan keluarlah menu yang amat familiar kepada kita. Saya tak boleh terangkan semua kegunaan dia ya, tapi untuk contoh ini kita ambil reach dahulu, sebab mungkin tujuan kita membuat Facebook Ads adalah untuk memberitahu seramai yang boleh mengenai produk dan juga perkhidmatan kita. So kita ke reach dekat sini. Bila kita sampai reach, dia akan berikan option. Option yang terbaik sekali adalah kerana dia mempunyai split test ya di dalam Facebook Ads pada sekarang ini ya, terbaru mereka mempunyai split test. Apakah split test ini? Maksudnya di sini kita boleh membandingkan di antara dua pilihan target kita, iaitu sama ada kita nak bandingkan, kita tak tahu produk kita sama ada disukai lebih oleh lelaki ataupun disukai lebih oleh perempuan. Ya, kita tak boleh agak, oh saya rasa lelaki dan perempuan suka saya punya produk. Tak boleh macam tu tuan-tuan ya. Okey, kita tak boleh agak kata-kata oh orang Cebu dan orang Bintulu dua-dua akan suka produk ini. Kedua-dua di Cebu dan di Bintulu mempunyai minat yang sama. Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena terima hakikat bahawa mereka mempunyai keinginan yang berlainan di antara satu sama lain. Kita kena terima hakikat bahawa orang yang berumur 20 ke 30 tahun mempunyai minat yang berlainan dengan mereka yang berumur 30 ke 40 tahun. Dengan 40 tahun dan ke 50 tahun. Kita kena terima hakikat itu. Oleh itu, dengan adanya create A/B test ataupun split test ini, kita boleh membuat perbandingan. Ya, kita hantar iklan kita yang sama mungkin kepada lelaki dan kepada perempuan, dan kita tengok yang mana satukah memberikan respon yang terbanyak. Okey? Okey, kita teruskan ya. Okey, kita continue dekat sini. Okey. Jadi dekat situ kita ada nama page kita semua ya. Dan seterusnya dekat sini tuan-tuan dan puan ya, bila kita tengok dekat location dekat sini, saya dah pilih Cebu tadi. Sekarang kita nak tambah pun tak ada masalah, kita nak tambah Kuching pun tak ada masalah, kita boleh tambah Kuching Sarawak. Okey. Jadi kita tengok dan perhatikan di dalam audience sizes di sini. Sekarang saya ada 700,000 potential customer yang boleh dicapai oleh iklan saya bila saya membuat di dalam Facebook Ads itu nanti. Okey, dan seterusnya umur. Umur tadi kita dah tahu ya, bila kita tengok ke audience insight ini, kita nak jual kek, all food and drinks ya. Umur itu ada daripada 18 hingga 44 tahun di sini. Oleh itu saya akan pilih 18 hingga 44 tahun. Tapi ada satu formula yang mengatakan, adakah kita perlu memilih mereka yang berumur 18 tahun? Ya, kerana apa? Kerana kita memerlukan mereka yang mempunyai source of income. Mungkin 18 tahun ni mereka masih belajar. Okey, mungkin mereka tak mempunyai source income yang stable. Okey, mungkin mereka bukanlah pelanggan yang kita nak. Sebab kita nak pelanggan yang boleh membeli, pelanggan yang boleh memilih, pelanggan yang mempunyai income. Oleh itu, kebanyakan orang mempunyai income di Malaysia pada ketika ini. Mungkin kita selamat mengatakan start daripada umur 21 tahun mungkin dan 20 tahun ke atas. Mungkin kita letak 25 tahun pun tak ada masalah. Ya, dan bila kita tengok tadi di dalam audience insight, iaitu kebanyakan yang suka kepada food and drinks ini adalah wanita. Jadi pada cadangan saya, bila kita nak run kita punya iklan, kita pilih woman sahaja dahulu. Ya, kita pilih woman kerana mereka lah yang paling berminat. Dan kita lihat dekat sini, potential reach adalah 380,000. Bila saya pilih woman sahaja, kita tengok potential reach dia turun kepada 190,000 orang. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin nyatakan, iaitu di dalam social media marketing ini bukanlah bermaksud
kita boleh mencapai sebanyak orang yang mungkin, itu adalah sesuatu yang baik. Tidak, ya. Kita mencapai ataupun boleh mendapatkan seramai yang boleh, tapi yang seramai yang boleh itu adalah yang paling berpotensi untuk menjadi pelanggan kita, ya, tuan-tuan puan-puan. Jadi dekat sini di interest ini pun kita dah letak food and drink tadi, dia dah letak automatic sebab kita dah pilih dekat sini tadi, ya, food and drink, iaitu di dalam audience insights. Jadi dekat sini kalau kita tak tahu apa nak letak lagi, okey, saya nak terangkan sedikit tentang interest ini. Interest ini adalah tempat ataupun the most crucial part inside our Facebook ads. Inilah yang akan ditentukan, yang digunakan oleh Facebook ads itu nanti untuk menentukan siapakah yang akan menerima ads anda. Ya, melalui food and drink. Ada satu latihan yang saya pergi dahulu. Dia kata macam ini. Oh, interest ini tak perlu isi. Dia kata macam tu, ya. Okey, kita cuma perlu isi demografik, targeting dengan benda lain. Interest biarkan kosong. Salah, tuan-tuan puan-puan, ya. Bila kita biarkan kosong di sana, orang yang tidak berkenaan dengan iklan kita pun, dengan produk kita pun akan mendapat iklan kita. Anda kena ingat tentang CPM tadi, cost per impression. Dia akan charge kita bila kita punya iklan sampai ke 1,000 orang pertama, 1,000 orang kedua, 1,000 orang ketiga, dan seterusnya. Ya, tuan-tuan dan puan, maksudnya di sini tidaklah bermaksud sekiranya kita mendapat banyak likes, okey, dan banyak share, tidak semestinya kita mendapat banyak jualan. Ya, jadi kita kena tentukan kita punya interest. Food and drinks, okay? So kita pun boleh letak, ya. Maksudnya di sini orang-orang di Facebook, ya, yang mempunyai minat terhadap food and drink akan mendapat iklan anda. Tapi kita boleh juga kita kecilkan sedikit skop itu, ya. Kita boleh letak even nama-nama selebriti, ya, mungkin Chef Wan ni kita ni, ya, maksudnya orang-orang yang sukakan Chef Wan, okey, mungkin dia pun berminat terhadap kek, ya, kita menjual kek, okey, tak ada masalah, okey, mungkin kita letak Gordon Ramsay, ya, pun boleh, tak ada masalah, tuan-tuan, ya. Okay, kita boleh pilih Gordon Ramsay dekat sini. Tengok dekat sini ada Gordon Ramsay, dan dengan saiz pengikut dia ataupun yang menunjukkan minat kepada Gordon Ramsay itu ya 17 juta orang, dan kita klik di sana, masuk Chef Wan, masuk Gordon Ramsay, dan sekiranya lah tuan-tuan puan-puan tak dapat ataupun tak tahu apakah yang tuan-tuan dan puan-puan mahukan ataupun tak tahu nak letak apa dekat sini, boleh klik dekat suggestion dekat sana, dan dekat sini keluarlah semua yang berkaitan dengan food and drinks. Ya, nampak tuan-tuan, ya, interest tadi tu, Master Chef, Martha Stewart, Nigella Lawson, Anthony Bourdain, Top Chef, and then Cooking Channel, Restaurants, Food Network, dan segalanya semua keluar di sana. Anda boleh pilih. Oleh itu siapa-siapa yang mempunyai interest di dalam benda-benda ini akan mendapat iklan anda, ya, dan mereka sebenarnya mempunyai potensi yang amat besar untuk menjadi pelanggan anda. Kerana apa? Kerana mereka mempunyai minat di dalam food and drink tadi, ya. Okay, so kita ada beberapa soalan dekat sini yang akan saya jawab sebentar lagi. Tak ada masalah, ya, tuan-tuan dan puan. Walaupun kita teruskan dahulu sesi kita, ya. Okay, saya akan jawab sebentar lagi. Ada yang bertanya macam mana nak iklankan balik dalam posting page, ya, senang sahaja. Saya boleh tunjuk dekat sini, tuan-tuan dan puan, tapi sekarang ini adalah macam mana nak iklankan balik dalam posting page. Ada option di dalam Facebook page itu sendiri, ya, yang kita boleh buat untuk iklankan balik. Dan ada satu lagi soalan, iaitu how to edit the content dari posting asal. Boleh terdapat edit button di sana, ya, terdapat edit button di dalam, semuanya boleh, tak ada masalah. Okey, walau bagaimanapun kita teruskan kita punya sesi, ya. Okey, sebab saya ada banyak lagi yang saya nak share. Selepas ini saya nak share macam manakah, adakah Facebook page ini ataupun adakah social media marketing ini berkaitan dengan website. Amat berkaitan, tuan-tuan puan-puan, ya. Sebab kenapa? Untuk kita berjaya di dalam Facebook page ini ataupun di dalam social media marketing, kita tak boleh ketepikan kepentingan website itu tadi, yang mana saya akan terangkan sebentar lagi. Dan tuan-tuan puan-puan, maka apa yang berlaku sekarang, ya, saya akan cuba interpretkan data di sini. So iklan kita adalah kita jual kek, okey, siapa yang iaitu
kita menjual kek kepada mereka yang mempunyai interest kepada food dan drink, yang mempunyai interest kepada Gordon Ramsay dan yang mempunyai interest kepada Chef Wan. Anda boleh letak sebanyak yang boleh sana, tapi ada yang memberikan idea kalau boleh letak tak kurang dari 8 interest di dalamnya. Okay? So, siapakah semua orang yang mempunyai interest kepada food and drink, tetapi wanita sahaja yang berumur 25 tahun ke 44 tahun dan berada di Sibu dan di Kuching, Sarawak. Inilah yang akan dapat iklan-iklan kita. Dan berapa ramaikah mereka? Mereka berjumlah 190,000 orang. Ya? Anda boleh tengok di sana, ya. Dekat your audience is defined. Anda boleh lihat 190,000 orang berpotensi menjadi pelanggan anda. Dan kita pun run lah iklan kita di dalam Facebook. Ya, kita run, kita buat semua. Okay, lepas itu kita tunggu macam mana. Kita tunggu apakah yang berlaku. Ya, kita boleh run dalam seminggu. Kita boleh run mungkin esok gaji 25 hari bulan, ya. Gaji katakan 25 hari bulan gaji, 26 hari bulan mungkin hari gaji. Okey. Kita boleh run kita punya iklan pada 24 hari bulan. Okey, 24, 25, 26 sebab hari gaji, ya. Okey, kita boleh run, nanti orang akan tengok, orang akan beli mungkin macam tu. Dan selepas kita run iklan kita, barulah kita boleh tengok data yang diberikan oleh Facebook. Okey. Saya akan tunjuk di manakah data yang kita boleh lihat hasil daripada iklan yang kita hantar itu tadi. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tekankan sekali lagi di sini, iaitu Facebook, social media marketing bukanlah hanya semata-mata untuk kita mendapatkan keuntungan. Sekiranya itulah yang kita target, sebab itulah susah untuk kita berjaya di dalam digital marketing ini. Apa yang kita perlukan adalah data itu tadi. Dan dengan data itu tadi barulah kita boleh menjalankan satu pemasaran aktiviti yang amat berkesan dan teratur. Okey, bila kita dah run kita punya iklan, seterusnya kita nak tengok dekat manakah Facebook page nanti memberikan, ataupun Facebook Ads memberikan data-data yang ada. Kita tengok dekat sini tuan-tuan, ya, Analyze and Report, kita ada Ads Reporting. Ya. Kita masuk dalam Ads Reporting dan Facebook Ads akan berikan kita dashboard, ya, yang anda akan lihat di sini. Ini dia tuan-tuan, ya. Okey, kita ada nama iklan, kita ada ad set name, okey. Semua ini kita boleh bagi latihan tuan-tuan, ya. Kita boleh latih anda untuk mengenali apakah istilah-istilah dalam Facebook itu tadi, ya. Okey, kita ada tarikh yang kita day, week, 2 weeks, in the month, okay? Apakah hasil daripada iklan kita itu tadi. Kita boleh tengok age dia, kita boleh tengok adakah lelaki atau perempuan yang lebih banyak interact dengan iklan kita. Okay, kita tengok lokasi, okay? Kita tengok platform ni sama ada mereka interact iklan kita dengan Facebook ataupun Instagram, ya. Kita boleh tengok semua benda ni di dalam data yang ada, iaitu di breakdowns ini. Okay? Tapi sekiranya anda ke option matrix di sini, di sinilah segala data yang kita perlukan berlaku. Kita ke matrix, apa yang kita boleh tengok di sini, nampak, ya tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh tengok berapa ramaikah yang clicks iklan kita. Kita nampak option clicks all di sana. Lepas tu kita ada CPC, ingat, ya, cost per click itu tadi. Kita boleh tengok berapakah Facebook charge kita bila orang klik sekali iklan kita. Kita boleh tengok CTR, iaitu sama ada iklan kita itu dikonsider sebagai iklan yang berjaya ataupun tidak. Ya, kita boleh tengok macam-macam lagi. Kita boleh tengok, nampak kita ada CPM, cost per impression 1,000. Dia boleh kasih tahu, dia akan beritahu kita berapakah dia charge kita selepas 1,000 viewers. Okey, bukan itu saja, kita boleh tengok engagement, iaitu page like berapa orang. Bila saya kata kita boleh tengok di sini tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah saya kata dia akan tunjuk berapakah likes, tidak. Dia boleh cross over data itu, iaitu berapakah perempuan yang like dan berapa lelakikah yang like. Itu yang saya maksudkan di sini, ya. Kita boleh tengok berapakah yang komen dengan post kita, berapakah yang engage, berapakah yang beri reaction, dan mungkin kita ada beberapa iklan yang kita save sebenarnya. Puan-puan, kita fikir bila kita save iklan itu, okay, Facebook Ads tak boleh tengok, tak ada orang tahu yang kita save. Kita tak nak like iklan tu, ya, tapi kita save dia supaya dia boleh ada di dalam kita punya log activity. Tapi sebenarnya Facebook Ads akan beritahu kepada
marketer itu, iaitu ada berapa orang yang save, ya, ada berapa orang yang save, ada berapa orang yang share, ada berapa orang yang views, ya. Dan selepas itu yang view ini pula tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh tengok sekiranya kita letak video di dalam iklan kita, kita boleh tengok pula sekiranya berapa orangkah yang tengok cuma 25% video itu. Kita boleh tengok berapa orangkah yang tengok cuma 50% video itu. Ya, maksudnya di sini sekiranya kebanyakan orang cuma tengok sampai 25% video kita, maksudnya video kita tu ada masalah. Ya, 50% pun ada masalah. 75% pun ada masalah. Maksudnya di sini kita kalau boleh orang nak tengok video iklan kita 100%. Dekat sini pun kita boleh tengok CTR dan kita boleh tengok sama ada orang tengok video kita dengan sound ataupun tanpa sound. Ya, begitulah betapa detailnya data-data yang diberikan oleh Facebook Ads itu tadi. Ya, dari sini tuan-tuan dan puan-puan, daripada data-data yang diberikan oleh Facebook Ads ini, maka bolehlah kita membuat satu iklan yang lain yang mana lebih baik daripada iklan yang sebelumnya. Ya, lebih menjimatkan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bila kita membuat Facebook Ads, ya, yang direkomendkan cuma RM15 sahaja tuan-tuan dan puan, budget kita RM15. Dengan RM15 anda sudah boleh berjaya. Dengan RM15 anda boleh mendapat beratus orang untuk membeli produk anda. Cuma apa yang anda perlukan di sini adalah anda target orang-orang yang betul. Ya, memang sebenarnya kalau kita ikut logik akal, ya, lagi ramai orang kita capai lagi baik. Tapi kena ingat, ya, benda-benda ini walaupun dia sebenarnya murah boleh menjadi mahal sekiranya kita tak tahu cara dia. Oleh itu kita memberikan latihan-latihan seperti ini, ya. Okey, latihan-latihan itu hands on. Cara kita boleh latihan adalah anda akan membuat Facebook page anda, lepas tu anda akan buat post anda. Lepas itu bila anda dah post pada hari pertama latihan, kita tunggu dalam 3 atau 4 hari dan kita tengok dia punya hasil, dan daripada hasil itulah barulah kita tengok data, dan daripada data itu barulah kita akan ajar macam mana cara untuk baca data-data itu dan macam mana untuk meningkatkan lagi kualiti iklan anda di Facebook page. Dan ada yang bernama apa kaitan pula dengan TikTok dan Instagram. TikTok dan Instagram iklan dia simple, dia tak ada bagi data macam ni, tapi kita boleh sebenarnya mendapatkan data daripada Facebook Ads ini tadi, dan kita lakukan yang sama di dalam bila kita melakukan iklan ataupun promotion di dalam Instagram dan TikTok itu tadi. Sebab kenapa di dalam Instagram dan TikTok dia cuma bagi option untuk targeting, iaitu umur, iaitu tempat, iaitu seperti gender, ya, ini yang akan dia bagi. Oleh itu bila kita dah dapat maklumat di dalam Facebook Ads tadi, kita gunakan maklumat yang sama untuk menjalankan iklan di mana di dalam Instagram tadi dan di dalam TikTok, ya. Itulah cara dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kita tak boleh lari dari kepentingan data itu sendiri. Okey, dan seterusnya iaitu kami juga akan menerangkan di sini, ya, tuan-tuan dan puan-puan, sebab kenapa kita cuba nak memberikan satu ilmu yang meluas di dalam masa yang amat singkat ini tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kita nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, okey, iaitu social media marketing ini adalah juga amat berkaitan dengan website. Tak ramai orang yang tahu ini sebenarnya, macam mana website ini berkaitan dengan social media marketing. Okey, tapi sebelum saya masuk ke website itu, okey, saya cuma nak bagi tahu di sini yang bahawa, okey, kebergantungan iklan kita sebenarnya adalah amat besar terhadap website itu sendiri. Maksudnya di sini untuk kita berjaya di dalam social media marketing, kita tak boleh lari daripada mempunyai website, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Saya tahu mungkin ramai di antara tuan-tuan dan puan-puan yang mengatakan, oh, website ni mahal, oh, website ini susah nak buat. Tuan-tuan dan puan, sekarang adalah zaman digital dan teknologi. Membuat website tak susah macam dulu. Dulu bila kita nak buat website, kita kena tahu programming. Sekarang tak, kita main klik drag sahaja, tuan-tuan dan puan, ya. Dan kami di sini, ya, di Cebu Digital Innovation Hub ini, kami boleh memberikan latihan untuk membuat website
serendah RM48 setahun. Ya? Itu sahaja kos yang diperlukan untuk membuat website. Okey? Tak perlu nak kos banyak-banyak, kami boleh beri latihan dan bergantung, tak perlulah ada pengalaman, tak perlu kreatif, tak ada masalah. Ya? Website ini amatlah mudah. Sebab itu, untuk anda berjaya dalam digital marketing, anda perlukan website. Tanpa website, digital marketing anda mungkin berjaya, tapi susah. Ya? Okey, saya nak tunjukkan macam manakah kebergantungan social media marketing ini kepada website. Bagaimanakah website dan social media marketing ini sebenarnya adalah bergantung satu sama lain, ya. Okey, di dalam website, tuan-tuan puan, sekiranya anda pergi ke Google, ya, dan anda type, katalah anda type Google Drive, ya, ataupun apa sahaja pencarian yang anda lakukan di dalam Google ini sebenarnya, apabila search itu keluar, ya, website itu keluar ataupun hasil carian itu keluar, jadi kita boleh tengok iaitu semua hasil-hasil carian di depan komputer kita dekat sini, tuan-tuan puan, ya. Jadi bila kita klik di dalam sesuatu hasil carian itu, tuan-tuan puan, kita klik kita itu akan membawa kita ke website. Contoh, ya, bila saya klik dekat sini, dia tak akan bawa kita ke tempat lain, tuan-tuan puan. Dia akan bawa kita ke website. Jadi, tuan-tuan puan, contohnya macam ini. Bila kita posting satu post, okey, iklan dekat Facebook page, ya, ataupun Facebook Ads, ya, FB Ads. Masalah dia adalah di dalam FB Ads ini, bila orang klik iklan kita dan tengok dan berminat dengan barangan yang kita jual, macam manakah cara dia untuk kontak kita? So, biasanya kebanyakan orang dia mesti nak minta maklumat yang lebih, ya. So, dia akan kontak kita, mungkin dia akan kontak dengan WhatsApp, mungkin dia akan kontak dengan Messenger, mungkin dia akan call. Masalah dia ialah kita tak boleh jamin yang kita mempunyai masa 24 jam untuk melayan semua panggilan dan juga message yang diberikan oleh para pelanggan kita. Ya, dan kena ingat, pelanggan kita sendiri bila kita hantar message, okey, ataupun kita call tak diangkat dan kita hantar message lama tak dibalas, apa yang kita rasa? Kita rasa kecewa. Sebab itulah di dalam Facebook Ads itu tadi ataupun apapun iklan yang kita lakukan di dalam social media marketing, kita mempunyai satu objektif, iaitu untuk membawa mereka-mereka yang berminat dengan iklan itu ke website kita. Kerana apa? Di dalam website tadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh letakkan bermacam-macam maklumat di dalam. Ya, di dalam website lah kita letakkan maklumat, di dalam website lah kita letakkan apakah yang berlaku kepada produk kita dan juga perkhidmatan kita. Oleh itu saya ulang sekali lagi, apapun yang berlaku di dalam social media marketing kita kena ada satu objektif, iaitu untuk bawa mereka yang berminat dengan iklan kita di dalam Facebook Ads itu tadi ataupun di dalam TikTok dan Instagram untuk datang melawat kita punya website. Yang sekiranya pembelian berlaku semasa di dalam Facebook Ads, Instagram dan juga TikTok, itu kita kira bonus. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, ya, kalaulah kita boleh mempunyai website, maka peluang itu akan meningkat, boleh dikatakan sampai lebih daripada 1000 kali ganda. Kerana apa? Kerana dengan adanya website, bukan saja para pelanggan kita yang melihat iklan kita dalam social media marketing mempunyai hala tuju, ya, untuk ke mana, tapi juga akan membuatkan perniagaan kita kelihatan lebih profesional dan legit. Ya, tuan-tuan dan puan, itulah kehebatan website. Sebab itu kita tak boleh lari daripada website itu sendiri. Ya. Jadi di dalam website itu, tuan-tuan puan-puan, ya, itulah macam mana bergantungnya social media marketing ini dengan website. Dan seterusnya, saya masih ingin membicarakan tentang website, ya, iaitu di dalam website tadi sama seperti Facebook Ads, okey, kita, ya, website ini menyediakan sesuatu yang kita panggil Google Ads, ya. So, Google Ads dan juga Search Engine Optimization, iaitu SEO. Okey, saya nak tunjuk Google Ads sebentar, ya, tuan-tuan. Tapi Google Ads ini sebenarnya kerana apa? Itu Google Ads ini adalah satu platform yang kita gunakan untuk kita mempromosikan produk dan perkhidmatan kita di dalam Google. Tadi kita menggunakan Facebook, social media, ya. Tapi kena ingat, search engine terbesar di dunia adalah
Google Search dan diikuti oleh YouTube. Dan adakah kita sering tertanya bagaimana mereka bagaimana para peniaga ini meletakkan iklan mereka ataupun meletakkan produk mereka sebagai salah satu daripada hasil carian di dalam Google Search seperti ini, ya? Bagaimana mereka boleh membuat iklan ini? Adakah anda tidak tertanya benda macam tu? Mungkin ataupun anda tak peduli, mungkin anda rasa ianya susah dan sukar untuk dilakukan. Tidak, tuan-tuan. Dan kita sering tertanya juga, bagaimana apakah mereka meletakkan iklan mereka di dalam YouTube? Bagaimana mereka meletakkan iklan mereka di dalam website yang lain? Okey, mereka menggunakan Google Ads, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tapi dengan syarat anda kena ada website itu tadi. Ya, website diperlukan untuk Google Ads. Dan saya nak bagi tengok pula macam manakah website tadi berkaitan dengan Facebook. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan di sini, tapi sebelum itu saya tunjuk dahulu apakah yang dikatakan dengan Google Ads, ya. Jadi saya nak tunjuk saya dah ada Google Ads account. Nak buat Google Ads account percuma, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Okey. Jadi dalam Google Ads ini kita mempunyai satu yang kita katakan campaign. Campaign inilah nantinya bila anda dah siap isi, dah buat semuanya, keluarlah anda punya produk macam ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang saya tengah tunjuk sekarang ni. Macam inilah dia keluar. So kita pergi dekat campaign tadi, kita klik dekat sini, ya, dan di sini lagi tuan-tuan dan puan-puan, bila saya ambil new campaign, okey, dia ada bagi macam-macam, sama ada kita nak buat sales kah, sama ada kita nak ambil maklumat kah, macam ada kita nak tingkatkan traffic ke website kita, macam-macam, ya. Tapi saya dekat sini saya akan ambil option create a campaign without a goals guidance. Lepas itu kita dekat sini, okey, saya nak fokus kepada dua, iaitu search dan juga display. Search ini iaitu Google Search tadi, ya. Ya, macam ini adalah search, dan satu lagi adalah display. Inilah yang tadi anda tertanya-tanya, macam mana orang letakkan iklan dorang dalam YouTube, macam mana orang letakkan iklan dorang di dalam Facebook dan segalanya, ataupun dalam bentuk video. Inilah yang digunakan oleh mereka, tuan-tuan puan-puan, ya. Kalau anda baca dekat situ, okay, Google Display Network on YouTube and or mobile in app, ya. Jadi katalah saya nak ambil search contohnya. So saya pergi ke search, dia kata select the results you want to get from this campaign. Kita nak letakkan mereka ke dalam website, kita masukkan website kita, ya, dan kita continue. Dan bila kita continue dekat sini, masih juga yang sama ada kita pilih dua-dua, iaitu search ataupun display tadi. Dekat sini tuan-tuan puan, sama macam Facebook Ads tadi, ya. Itulah yang macam saya katakan tadi, sekiranya kita pandai tahu di dalam Facebook Ads tadi, kita pun tahu macam mana nak buat Google Ads, sebab dia lebih kurang sama. So kita bolehlah pilih negara yang kita nak, kita bolehlah pilih tempat yang kita nak, ya. Tak ada masalah, dipersilakan. Nak pilih Sibu sahaja pun dibolehkan, ya. Tak ada masalah. Kita boleh pilih Sibu Sarawak, ya. Kalau kita nak, ya, Sibu Sarawak, kita boleh pilih Kuching saja, okey. Kita tengok dekat reach dari sini, mungkin Sarawak, Malaysia terlalu banyak, so kita ambil Sibu saja, kita klik. Maksudnya di sini tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dia sama seperti Facebook Ads, tapi Facebook cuma cover Facebook, tapi ini cover semuanya tempat, iaitu sekiranya mereka menggunakan Google Search. Katalah kita jual kek. Bila orang nak beli kek, tuan-tuan puan-puan, ya, katalah dia nak buat perkahwinan, so dia tak tahu dekat mana nak beli kek. Apa dia akan buat? Dia akan cari kek di Sibu. Contoh, dan saya akan tunjuk nanti macam mana cara dia, ya. Okey, kita boleh pilih language dekat sini, kita boleh pilih audience yang akan tunjuk nanti, ya. Okey, average ini tuan-tuan puan-puan, kalau nak bagi tahu, sebiasanya kami marketers, trainer, kita minta tuan-tuan letak RM10 pun cukup dekat sana, ya, untuk berjaya di dalam iklan seperti ini. Okey, kita letak semua, tak ada masalah. Saya cuma nak tunjuk yang tadi ni, iaitu demografik tadi lebih kurang macam Facebook Ads juga, ya. So dekat audience ke sini tuan-tuan dan puan-puan, saya akan tunjuk nanti, dia sama seperti interest di dalam Facebook Ads tadi, ya, lebih kurang sama. Okey, so katalah kita nak letak food, ya, kena kita jual kek, ya. So kita letak food dekat sini, dia akan keluarlah semua apa yang kita panggil interest yang ada di dalam Google Search itu tadi. Okey, sama ada kita pilih food, kita pilih restoran, ya, berkaitan semuanya. Tapi apa yang saya tunjuk dekat sini adalah kenapa yang berlainan daripada Facebook Ads, kerana keywords.
keywords ini adalah yang terpenting sekali di dalam Google Ads ini. Okey, saya akan tunjuk ya cara keywords, macam mana kita nak menentukan keywords tadi. Kita ke tools di sini. Okey, lepas itu mari kita ke ya keyword planner ya. Semua ini free ya tuan-tuan puan-puan ya. Anda nak buka ni tak ada masalah. Okey. Saya dah tunjuk dahulu. Sebab di sini kami memberikan latihan dari segi Facebook Ads, Google juga, tak ada masalah ya. Okey, dan kita nak letak discover new keywords dekat sini. Okey, inilah dia ya yang terpenting. Saya bagi contoh satu. Sekiranya kita nak letak kek ya. Katalah saya nak simpan, nak cari perkataan kek di Cebu ya. Okey, ataupun kek lapis di Cebu. Pun tak nak, atau kedai kek di Cebu ya. Kita letak kedai kek, senang, tak ada masalah. Jadi bila kita letak kedai kek di Cebu, apakah yang keluar? Nampak tuan-tuan puan-puan, yang keluar adalah di Zarina's Cake House ya. Apa yang keluar adalah info Cebu. Apa yang keluar semua adalah Bake with Yen Cebu ya. Kita dapat lihat di sini kebanyakan yang keluar adalah iklan-iklan yang berkaitan dengan kek itu sendiri. Tapi saya nak tanya, macam mana pula mereka boleh dapat tempat yang pertama? Inilah yang kita panggil SEO itu tadi tuan-tuan puan-puan, iaitu Search Engine Optimization. Saya nak terangkan apakah Search Engine Optimization ini, iaitu satu aktiviti yang kita lakukan untuk membolehkan iklan kita keluar di page pertama setiap search. Kerana tuan-tuan dan puan-puan nak bagi tahu ya, bila tuan-tuan puan-puan pergi ke Google Search dan mencari sesuatu, saya nak tanya, bilakah kali terakhir tuan-tuan dan puan-puan pergi ke second page? Yang page kedua ya, saya tak pernah dalam 20 tahun ke page kedua tuan-tuan puan-puan ya. Saya cuma stay di page yang pertama. Kalau tak ada di page pertama, saya tukar keyword saya. Itu saja. Saya tukar keyword pencarian saya. Itu tuan-tuan puan-puan ya. Oleh itu SEO tadi bertujuan untuk meletakkan iklan kita, meletakkan website kita di page pertama hasil carian di Google Search itu. Itulah dia yang dipanggil Search Engine Optimization itu tadi tuan-tuan puan-puan ya. Dan cara dia adalah dengan memilih keywords yang betul. Oleh itu cara dia, saya ke keywords planner dekat sini dan saya type cake ya. Dan apa yang akan keluar, saya ambil get results. Dia akan berikan cadangan-cadangan apakah keywords-keywords yang terkenal ya, yang digunakan oleh orang ketika mencari kek di Google Search. Di mana? Di Malaysia. Tapi kita tak nak Malaysia. Betul tak tuan-tuan ya? Kita tak nak Malaysia, kita nak tukar. Boleh, tak ada masalah. Kita tukar kepada Cebu. Contohnya. Ya. Cebu Sarawak. Kita ambil sebagai contoh dan kita save di sini. Kita save dia. Jadi sekarang location dia adalah Cebu Sarawak. Okey, dan kita nak tengok yang terbaru, iaitu Jun 2019 sampai Mei 2020. Kita boleh tukar kalau kita nak, okey. Tapi dia akan berikan cadangan-cadangan keywords yang paling terkenal untuk kek di Cebu Sarawak. So rupa-rupanya bila orang di Cebu Sarawak mencari kek ya, dorang banyak mencari kek dengan perkataan LOL kek, kek origin, golden kek, big kek. Banyak perkataan-perkataan yang kita tak pernah dengar tapi sebenarnya terkenal di Cebu. Yang di sinilah yang kita gunakan. Kita ambil perkataan-perkataan itu, okey, dan sekiranya perkataan kita betul, sepatutnya betul lah, Google yang akan berikan cadangan. Maka iklan kita tu tadi, apabila orang ke Google Search dan mencari perkataan kek di Cebu, iklan anda akan keluar. Kalau bukan nombor 1, mungkin nombor 2 ataupun nombor 3. Ini yang kita panggil sebagai Search Engine Optimization. Ya, tuan-tuan dan puan. Lepas itu seterusnya ya, tuan-tuan dan puan, sebab kita pun masa tak banyak, saya dah terlebih sebenarnya masa ya. Saya nak tunjuk yang data yang diberikan oleh Google Ads ataupun Search Engine Optimization ini, Google Ads ini ya. Okey, di dalam Google Ads ini tuan-tuan puan ya, kita ada satu yang kita panggil sebagai Google Analytics. Tapi ya, bukan sahaja Google Ads yang memberikan servis Google Analytics ya. Facebook Ads pun ada memberikan servis ini. Saya tunjuk ya.
Yang di sinilah yang saya maksudkan tadi, iaitu social media marketing itu adalah berkaitan juga dengan website ya. Bila kita balik ke Facebook Ads tadi ya, kita ke Ads reporting dan kita masuk ke analyze and report, kita ada satu yang kita panggil analytics. Analytics ini sebenarnya dipanggil sebagai Facebook Pixel ya. So Facebook Pixel ini tuan-tuan dan puan-puan, dia memberikan kita kemudahan untuk kita follow apakah yang sedang berlaku di dalam website kita. Ya, bukan di dalam Facebook kita. Dalam Facebook kita tadi kita dah ada audience insight, tak ada masalah. Tapi sekarang bukan sahaja Facebook tadi memberikan maklumat mengenai post-post kita, tapi dia memberikan juga maklumat mengenai website kita. Ya, jadi dekat sini saya boleh tengok apakah yang berlaku dalam website saya ya, berapa orangkah yang datang melawat website saya. Okey, ada 4,000 orang sebulan yang datang melawat website saya ya. Okey, dan apakah page-page yang paling terkenal di dalam website saya boleh tengok juga, ataupun kami boleh tengok bilakah masa yang paling ramai orang datang melawat website saya. Saya boleh tengok bounce rate. Bounce rate ni maksudnya orang masuk ke website saya tak buat apa lari. Ya, itulah bounce rate ya. Saya boleh tengok juga page-page yang paling terkenal. Saya boleh tengok siapakah yang paling ramai datang melawat page saya, sama ada lelaki ataupun perempuan. Ya, umur pun saya boleh tengok, nampaknya orang yang paling ramai melawat page saya adalah berumur 18 hingga 34 tahun. Ya, so location pun saya boleh tengok dan segalanya. Tapi ya, di dalam Google Ads itu tadi juga kita ada yang kita panggil Google Analytics ya. Di dalam Google Analytics ini kita boleh tengok pula sama maklumat yang diberikan oleh Facebook Pixel itu tadi. Sama, tak ada berbeza tuan-tuan puan-puan ya. Kita boleh tengok siapakah yang datang melawat website kita. Okey, kita boleh tengok dari manakah mereka. Kita boleh tengok interest mereka, iaitu siapakah yang datang melawat. Nampak gayanya orang-orang yang datang melawat website saya, mereka-mereka yang suka shopping mungkin, suka food, macam tu. Kita boleh tengok location mereka. Boleh saya pergi ke location di sini, saya boleh tengok, iaitu ya, kebanyakan datang melawat ke website saya dari Malaysia, dari United States pun ada, dari China, dari India, dari Singapore ya. Semua ada di sini dan akan tunjuk. Okey, lepas itu kita boleh tengok berapa ramaikah pelanggan baru kita, berapa ramaikah pengunjung website saya yang baru, dan berapa ramaikah yang datang semula ya. Ini amat penting. Okey, tapi apa yang kita boleh tengok dekat sini tuan-tuan puan-puan ya, saya nak tunjuk sesuatu, iaitu okey, kita akan terus ke kita tak ada masa lagi ya tuan-tuan puan-puan. Okey, kita terus ke segmen seterusnya, iaitu retargeting dan remarketing ya. Jadi saya cuma nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan tadi ya, sekali lagi saya ulang, bagaimanakah social media marketing itu tadi amatlah berguna dan amatlah berkaitan dengan website ya. Kerana apa? Kerana satu yang dipanggil sebagai retargeting ataupun remarketing itu tadi. Okey, retargeting ini tuan-tuan puan-puan, dia macam ini ya. Ya. Retargeting ini tuan-tuan puan-puan, contohnya ya, saya akan ke ke Google Analytics saya tadi ya. Kita tahu iaitu Google Analytics ini adalah memberikan kita maklumat-maklumat mengenai website kita ya. So sekiranya saya ke sini dan saya pilih tarikh ya, daripada Januari ya hinggalah ke 24 Jun, iaitu semalam ya, kemarin. Jadi saya tengok di sini dia berikan satu maklumat di mana dia mengatakan bahawa terdapat 22,285 new visitor berbanding dengan returning visitor cuma sebanyak 7,060. Maksudnya di sini tuan-puan-puan, adakah ini adalah menunjukkan yang website kita okey? Sebenarnya website kita akan menjadi baik sekiranya kita banyak mempunyai returning visitor. Tapi sekarang masalah dia ialah new visitor ini dia tak datang balik ke website kita tuan-tuan puan-puan. Ini masalah dia. So, bagaimanakah cara untuk kita mendapatkan balik new visitor ini? Macam mana cara kita untuk kita mengingatkan mereka kembali mengenai website kita? Inilah yang dikatakan
retargeting ataupun remarketing itu tadi tuan-tuan puan-puan ya, iaitu kita mengejar balik mereka yang sudah masuk ke website kita tapi tak buat apa-apa. Mereka masuk ke website kita, tengok kita punya page, lepas itu dorang keluar macam tu saja, tak membuat pembelian. Inilah yang kita buat. Inilah yang kita namakan tadi tu retargeting ataupun remarketing, dan kita boleh gunakan di kedua-dua platform tadi, iaitu di dalam Facebook dan juga di dalam Google Ads. Di dalam Facebook tuan-tuan dan puan-puan, terdapat option yang mana bila kita ke audience dekat sini ya, kita ke audience, dan selepas itu kita masuk ke dalam yang kita panggil create audience, custom audience ya, dalam Facebook page ya. Ini dalam Facebook, dan kita ke website ya. Saya telah pun connect saya punya Facebook dan juga website ya. Kita boleh bagi training ya untuk yang ilmu macam ni. Okay, dekat sini bila saya ke all website visitor, saya boleh pilih sama ada saya nak target siapa. Iklan saya yang seterusnya, saya nak iklan Facebook saya itu terus kepada mereka yang pernah masuk ke dalam website saya tapi tak membuat apa-apa. Ya, iklan Facebook saya akan terus menuju ke Facebook mereka yang pernah masuk website saya tapi tak pernah buat apa-apa. Kita panggil ini retargeting. Dan retargeting ini menurut kajian boleh meningkatkan keberkesanan iklan kita sebanyak 1000%. Ya, bayangkan tuan-tuan dan puan ya, kita suka satu barang. Oleh itu kita masuk ke website barang itu. Tapi bila kita masuk ke website barangan itu dan kita tengok, mungkin kita hilang minat. Bila kita hilang minat, kita keluar balik daripada website itu dan kita lupa tentang website itu. Kita tak ingat lagi. Dan tiba-tiba sedang anda melayari Facebook anda, iklan mengenai produk itu keluar di dalam Facebook anda. Ya? Bagaimanakah ini berlaku sebenarnya? Inilah yang dipanggil retargeting itu tadi. Bila anda masuk ke website itu, anda telah pun direkodkan oleh Google Ads tadi. Anda telah direkodkan oleh Google Analytics itu tadi. Ya, anda tak boleh lari tuan-tuan dan puan. Kita tak boleh lari sebenarnya ya. Sebab itu bila anda masuk ke Lazada ya, dan anda tak membuat pembelian, bila anda masuk balik ke Facebook anda, keluar iklan Lazada. Ya, keluarlah iklan Shopee. Bila anda masuk ke dalam YouTube, tengok apa sahaja video, keluarlah iklan Lazada. Keluarlah iklan Shopee. Kerana apa? Kerana anda masuk Shopee, masuk Lazada, tapi anda tak membuat pembelian. Ya, sebab itu bila kata anda boleh cuba sekarang ya, anda masuk ke dalam satu video YouTube dan kawan anda pun masuk ke dalam video YouTube yang sama, dan saya boleh jamin, iaitu iklan yang anda lihat dan iklan yang kawan anda dapat tak sama. Kerana apa? Kerana anda dan saya sudah pun diklasifikasikan berlainan oleh Google dan juga berlainan oleh Facebook. Inilah yang kita panggil tadi retargeting. Ya? Maksudnya di sini tak akan ada yang terlepas daripada Facebook Ads, tak ada akan yang terlepas daripada Google Ads itu tadi. Ya? Inilah gabungan kedua-dua platform yang akan membuatkan iklan anda, pemasaran anda berjaya. Inilah yang dibuat oleh kebanyakan company-company besar, dan kita sebenarnya tuan-tuan puan-puan, kita tersalah anggap, kita menyatakan bahawa hanya company-company besar saja yang boleh membuat semua ini. Tidak tuan-tuan puan-puan ya. Saya dah tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tadi, iaitu di sesi live kita ini, iaitu saya sendiri boleh membuatnya hanya dengan menggunakan satu laptop sahaja. Ya, maksudnya di sini kita tak perlukan tools yang banyak pun. Kita ada laptop, kita ada account. Bila nak buka account semua free, kita ada buka account Pixel semua free. Cuma website itu sahaja sebab kita kena beli domain. Domain itu cuma berharga RM48, bukan sehari, bukan sebulan, tapi setahun RM48. Dan dengan itu anda bolehlah buat website anda sendiri, yang mana kami di sini ya, di Cebu Digital Innovation Hub ini kami boleh memberikan latihan untuk semua yang apa yang kami tunjuk sebentar tadi ya. Jadi kita boleh tengok dekat sini ya. Dekat sini ini adalah untuk Facebook. Okay? Dekat sini option dia all website visitors. Lepas tu ada people who visited specific web page. Dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, people who visited specific web page ini, katalah dia ke website kita, dia pergi dekat kita punya check in
okay, tapi dia tak check out, dia tak beli. Okay, so kita nak target orang-orang yang macam ni, yang masuk nak beli tapi tak jadi. Kita stalk dia, kita jadi stalker, tuan-tuan puan-puan. Ya, so bila dia tak jadi beli, dia masuk je dalam dia punya cart, ya, dalam dia punya bakul, tapi dia tak buat pembelian. Okey, dia masuk je dekat sana. Kita gunakan retargeting ini untuk ingatkan dia, iaitu encik ada barang dekat cart, bila nak bayar, something macam tu. Tapi kita tak direct macam tu lah. Bila dia pergi dekat YouTube, dia tengok video game, dia tengok video artis-artis dan segalanya. Okey, dan sebelum video itu bermain akan ada iklan, tuan-tuan puan, ataupun di semasa video YouTube itu bermain akan ada iklan di tengah-tengah. Iklan itulah yang iklan anda tadi. Anda mengejar customer itu. Ya, ingatkan dia. Iaitu website kita ada, website kita wujud, masuklah balik dan tengoklah balik. Ya, dan dengan itu apa yang dia akan buat? Oh, baru saya ingat, saya dah masuk website ini, saya tak jadi beli hari itu. Okey, mungkin saya nak beli sekarang, saya klik. Ya, retargeting, remarketing. Ya, di dalam Facebook Pixels, ya, tanpa ramai yang mengetahui sebenarnya, okey, kita boleh target kembali mereka yang datang ke website kita, okey, menggunakan Facebook. Dari mereka datang ke website kita dengan iklan di Facebook yang kita letak, okey, dan masuk ke website, tapi mereka tak buat apa-apa. Kita boleh target balik orang-orang ini dengan menghantar iklan-iklan lain melalui Facebook account mereka, ke Facebook account mereka, ke Facebook wall mereka. Bukan itu saja, balik kepada yang kita panggil tadi Google Ads, ya, iaitu di sini. Okey, setelah saya masuk ke dalam web page ini, ya, website ini, tapi saya tak buat pembelian. Anda tunggu sehari ataupun Anda tunggu beberapa jam, nanti akan ada iklan website yang sama di dalam Facebook saya ataupun di dalam video YouTube yang saya tengok ataupun di dalam mana-mana website yang saya pergi. Ya, kita panggil retargeting, kita panggil remarketing. Okey, tuan-tuan puan-puan, ya. Okey, nampak gayanya masa pun sudah tamat, ya. Okey, tapi seperti yang kami janjikan, ya, sebentar tadi, okey, itu kita ada soalan giveaway. Maksudnya di sini kita akan berikan soalan, okey, dan siapa yang dapat menjawab soalan ini, kita ada hadiah, ya. Ada hadiah, okey. Yang hadiah ini, okey, akan diberikan terus kepada anda, okey, sponsor daripada Sarawak Multimedia Authority SMA dan juga Cebu Digital Innovation Hub, ya. Kami ingin mengucapkan terima kasih lagi kerana menjemput kami untuk sesi live di sini. Minta maaf tuan-tuan puan-puan, ya, mungkin kami dah share terlalu banyak sampai mungkin ada yang tak boleh nak terlalu follow, tapi tak ada masalah, kami berada di Cebu. Okey, Facebook saya pun ada kalau tuan-tuan puan-puan nak mengetahui lebih lanjut tentang apa yang saya share tadi, ya. Okey, jadi soalan giveaway itu tadi, ya, akan diletakkan di dalam komen, ya. Okey, jadi anda cuma perlu jawab saja, okey, dan sila jawab dan kami akan pilih pemenang-pemenang yang bertuah, okey. Dan seterusnya kami juga nak ambil peluang ini untuk membuka soalan-soalan. Sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan yang anda nak tanya, ya, dipersilakan. Okey. Okey, di kat sini kami ada beberapa soalan daripada kita punya viewers, ya. Terima kasih banyak di atas soalan yang telah diberikan. Kami amat menyukai soalannya sebenarnya, kerana dengan soalan ni bolehlah kita tahu sama ada anda semua berminat atau tidak, ya. Okey, soalan-soalan dia adalah antaranya, satu soalan dia kata, is it the lower the potential reach is better coverage for our ads? Yeah, the lower the potential reach is better coverage for our ads. The lower the potential of the reach is actually doesn't going to determine whether our advertisement on the Facebook ads is going to be success or not. What the things that going to determine whether our ads, okay, on the Facebook or other platform is going to be success is because we know who's going to be our most potential customer. Yeah, that's why, which I mentioned just now at the first
part of this session or this live session actually. Because why? Because, our objective of doing the social media marketing is not exactly that we would like to sell as much as we can, yeah, but it's about whether we will able to determine who are our most potential customer. That's why these things or these activities and this kind of Facebook ads, okay, and also Google ads, actually we cannot do it only 1 or 2 or 3 times. It needs a continuous effort, yeah, it needs a continuous effort, and with those efforts only then we will able to finally receive the data, and with that data, with those data, then we are going to improve the effectiveness of those ads that we put on the Facebook ads or Google ads. Yeah. So as the question says that whether is it the lower the potential reach is better coverage, it doesn't mean it's like that. Yeah. Because why I show the lower the potential reach just now is because as long as those lower potential reach actually are those with the higher potential to become our customer, that means that even though it's lower, we are going to be success. Yeah. So it means that I would like to stress here, doesn't mean that we have a very high potential reach, that means that our ads is going to be successful. No, because if we put 100 ringgit over there, right, okay, and then the Facebook charge according to all the costs that I mentioned just now, okay, that 100 ringgit can finish even in 2 or 3 hours. Yeah, so that actually is what happening inside the social media marketing. Again, another question, okay, for details targeting, can we put our competitor? Will it be effective? Oh yes, why not? Okay, that's actually is the reason why we do this, because we want to see how our competitors are doing, right? Okay, it means that I don't say that we would like to take away our customers of our competitors, okay, but meaning that here, if those competitors actually are more successful than us, then why not we put them as the interest there inside our Facebook ads and also Google ads? Yeah, of course, no problem at all. Yeah, thank you very much for the questions. And then we have another question here actually. Yeah, it says how to boost our post in reach at Instagram. Oh yes, okay, the same way in the Instagram actually they only have one option, which is targeting. Yeah, thank you very much, yeah, from Miss Winnie, yeah, Winnie Bong. Just now we have question from Miss Ordinary Jew. Okay, now we have a question from Miss Winnie, yeah, Miss Winnie Bong. Yeah, how do we boost our post in search of at Instagram? In Instagram actually the options there for the targeting actually is limited. Yeah, they only allow us to choose some kind of things like the place, okay, and then the gender, the age, and everything. Okay, and they also have interest actually. That's why, but they don't really give the data that we want. That's why we have to remember, yeah, those data we can refer from where? From the two sources that I mentioned just now. Number one, the Facebook ads, and another one is the Google ads. Yeah, we have just now, remember when I show you inside the Facebook that we have this we have this what we call, okay, hold on here guys. Yeah, here we have this what we call the post report. Yeah, we can get it from there. Okay, and then inside the Google ads we can actually look at it at the Google Analytics. It means that we take the data from the Facebook ads and then we utilize it inside the Instagram. That's how we boost our search actually at the Instagram. And then remember this search, yeah, we have to focus on the interest. Yeah, the interest is the most important thing. That's why we need to know what is our product. We need to know what the services that we are offer to other people. Okay, how to read analysis from each campaign ads for reporting purposes. Yeah, again question from the Ordinary Jew. Thank you very much. Yeah, how to read analysis from each campaign ads for reporting purposes. The same thing, yeah, from the each campaign ads, if you would like to see the result there, it's still there. Okay, let me show you. Yeah, I will show you. Go to the Google ads here. Okay, then if you go to the overview,
Yeah, can you see here, guys? Yeah, inside the overview, we have the information on what happened to our ads. Yeah, the campaigns, we can choose each one of the campaigns. Yeah, the keywords, whether the keywords that we use is correct or not. Yeah, and then you can see here the display ads and everything, the devices. Yeah, here meaning that here our ads actually been viewed by our viewers through what devices. Okay, and then demographic, actually our ads inside the Google Ads has been viewed by what range of ages. Okay, and then the networks here we can see, no problem at all. Okay, and then when actually our ads are being viewed by the viewers, either in the morning, in the afternoon and such. Here we can see the progress of our ads. We can choose which ads that we want, and then we can see the progress here, no problem at all. Yeah, here manage keywords, all campaigns, all searches, all search ads. We can choose which one, and then we can see whether it's actually is effective or not. Yeah, thank you very much for the question. Yeah, okay, and then we have another question here. Okay, soalan dia, bayaran better guna via Big Pay or personal online banking? Oh, terima kasih ya Cik Ari bin Anwar. Tak ada masalah Cik Ari ya. Okey, kita boleh gunakan apa saja platform untuk membayar ya. Bayaran ini tak ada masalah. Yang penting diterima. Okey, pun dibolehkan, tak ada masalah untuk kita membuat, tapi biasanya sepatutnya lah ya. Okey, kita boleh gunakan personal online banking itu tadi ya, untuk sebab kita boleh monitor bayaran kita itu dengan lebih berkesan ya, dan lebih senang, dan kita lebih terbiasa dengan personal online banking. Tapi untuk bayaran itu tadi, okey, maksudnya saya tak pasti, yang mungkin Cik Ari nak tanya sama ada bayar bila membeli barangan di dalam social media itu tadi, tak ada masalah Encik Ari ya. Kiranya Encik Ari concern tentang keselamatan ataupun security, kita boleh gunakan kepada personal online banking itu tadi ya. Tak ada masalah sekiranya kita berikan bayaran melalui personal online banking ya. Okay, terima kasih atas soalan yang telah diberikan. Ya, kami masih menunggu lagi sekiranya ada soalan lain yang ingin ditanyakan semasa sesi live kita pada hari ini. Ya, untuk tuan-tuan puan-puan ya, untuk tuan-tuan puan-puan, iaitu sesi kami ini adalah episod yang pertama, okey, dan kami di sini, okey, sebenarnya akan terus mengadakan, okey, training ya, mengenai apa yang dibicarakan tadi dalam sesi ini. Saya minta maaf kerana saya kena buat sedikit laju ya, sedikit pantas dan cepat kerana masa mencemburui kita. Okey, kita tak boleh buat live terlalu panjang juga sebenarnya ya. Okey, jadi apa yang kita nyatakan tadi, iaitu keberkesanan Facebook, keberkesanan Instagram, TikTok ataupun social media marketing, okey, dan bagaimana ia berkaitan dengan website, bagaimana kita nak dapatkan data, macam mana kita nak buat website, macam mana kita nak buat ads yang terbaik. Okey, kita menggunakan yang kita panggil sebagai copywriting, headlines, okey, apakah content marketing yang terbaik, okey, bagaimana cara nak membaca data daripada Facebook Pixel ataupun daripada Google Analytics, bagaimana kita nak buat iklan Google Search Network di dalam Google Ads, ataupun kita nak buat iklan dengan menggunakan video dan letakkan dalam YouTube ataupun di mana-mana website dengan menggunakan Google AdSense ya. Semua ini boleh diajarkan, okey, kepada anda semua, dan janganlah memikirkan yang bahawa benda-benda ini adalah susah dan sukar untuk dilakukan. Kerana apa? Semuanya senang dan boleh dilakukan oleh kita sebagai seorang peniaga ya. Okay, ya, ada satu soalan yang mengatakan bahawa can we do the like and share fake by Play Store app? Did this like and share can help us to boost our post? Okay, I think what being referred by this question is the Instagram, yeah. So the Instagram, I mean, I mean, it's possible for us to do like fake like, yeah. Okay, there are apps to do that. Okay, there are software actually to do that. Okay. Should be no problem at all, because why? Because in the Instagram, okay, the more followers that we have, actually, it's going to make our Instagram better, yeah. Okay, but yes, okay,
in the sense of, okay, or for the sake of the questions, okay, of course, when people see that this page actually has so many likes, definitely it will increase the quality of that page. Yeah, so the question answer is yes, of course. Yeah, it can boost our post. Okay, it's actually normal. Yeah, more likes that we have, even though it's fake, okay, or it's not, okay. Instagram also, we can have the fake follower. Yeah, we do have the apps for that. The more followers we have on the Instagram, okay, then I mean the more people going to trust our account, okay, or our post, or our advertisement inside the social media marketing. Yeah. Oh yes, there's a question here says that, is it better to use video to promote product? Let me say it frankly. Actually, by using video, it will increase the possibility of people to become your potential customer. Video actually is the best platform currently in order for us to sell our what we call it our product and our services. Because why? It's very easy, because with video we can deliver our expression better. Yeah, we can deliver, yeah, something like, okay, we have so many good good video advertisement from Thailand, okay, sometime, I mean, and then often that Petronas doing a very good video advertisement also that touch our hearts and everything, right? So with video, yes, it's very effective. And then we also have to say here that currently the most popular platforms, not other than TikTok. Yeah, then TikTok actually, yeah, we have to also accept the fact that TikTok focus more on most of the users of the TikTok actually are teenagers. Yeah, so if you ask me whether marketing through TikTok is really effective or not, yes, it's effective, but still, yeah, we have a targeting over there in terms of the age, yeah, in terms of the interest and everything. But some people say also, if we use Facebook, is Facebook still an effective platform? I would say like this, yeah. If TikTok actually, most of the users are teenagers, okay, Instagram also, most of them, or you can say maybe 60 is teenagers and 40 are adults. But Facebook, okay, most of them are adults. Okay, we can see from the data that I showed just now inside the audience insights, right, that most of the users are 25 and above. But we have to think that these people 25 and above, what do they have that compared to the teenagers? They have the ability to purchase. Okay, guys? They have income. Yeah, they already work. Yeah, most of them, they are adults. Yeah. Compared to teenagers, maybe I don't say teenagers they don't have money. They do have money, yeah, but maybe not as much as the adults, yeah, because maybe many teenagers they are still studies and everything, yeah. So for me, yeah, Facebook platform is still what we say, it's still relevant, yeah, not only for us to get the data, okay, but it's still one of the platform that will give us a higher chance of getting sales, yeah, for our product or services, yeah, because of those what we call the reasons that I gave just now. Yeah, it means that who are focusing on the Facebook, who are the users of the Facebook, yeah, because they have this income, they have the purchasing power compared to those users. But this is just a theory based on my experience, yeah. I mean, okay, others will have their own theory, but if we think logically, that's how it goes currently, guys. So if we would like to focus within Facebook, Instagram, and also TikTok, yeah. So yes, if the question asks whether is it better to use video to promote the product or not, my suggestion, yes, yeah, video currently is the most effective way if we would like to promote a product. That's why we have to learn how to make a video. We have to learn all these kind of things actually in order to boost the effectiveness of our
advertisement. Okay, and then we have to remember also, again, if we post the video actually on the Facebook data will able to give us the details of those videos, whether people watch it, whether people share it, whether people engage on the videos, and then whether people watch the full videos, whether the people actually watch only 25%, 50%, 75%, and so on. That means that every data that given by the Facebook, given by the data, okay, or given by the Google Ads just now, or the Google Analytics, which I just mentioned just now, actually they are very details, and we will use those data in order to increase the quality of our ads next time when we would like to do another advertisement into the social media or into the digital platform. So I think if we don't have any more question, again I would like to say sorry for kerana saya ingin meminta maaf kerana saya pun terlebih masa. Okey, walaupun sekali lagi kami ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton ataupun mengikuti live kami di sini. Okey, sekiranya anda mempunyai apa-apa persoalan ataupun mungkin mempunyai apa-apa pertanyaan, bolehlah ditujukan kepada kami di sini, iaitu di Cebu Digital Innovation Hub. Anda boleh follow Facebook kami, anda boleh masuk website kami, untuk tengok apa yang berlaku, dan anda boleh tengok website dan Facebook kami untuk mengetahui apakah latihan-latihan yang kami tawarkan di Cebu Digital Innovation Hub ini. Jadi sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kerana mengikuti live kami di sini, dan ini adalah episod pertama. Episod seterusnya kita akan fokus kepada mungkin satu platform saja, kerana episod pertama ini cuma sebagai pengenalan saja tuan-tuan dan puan-puan, dan episod seterusnya kita akan fokus kepada satu platform saja. Dan pada waktu itu mungkin bila anda nak ikut kita punya live session, mungkin anda dah kena ada laptop dekat sana, dah sedia dengan Facebook account, mungkin kita akan start dengan Facebook account, macam mana nak buat Facebook ads yang berjaya, macam mana nak buat copywriting yang berjaya, macam mana nak buat apa yang kita panggil headlines yang berjaya, macam mana nak buat mungkin lepas itu kita akan bagi latihan macam mana nak buat video, nak buat content marketing dan segalanya, tuan-tuan dan puan. Tapi bagaimanapun sekiranya anda ingin mengikuti latihan di Cebu Digital Innovation Hub ini, anda boleh kontak kami di sini, tidak ada masalah, dan kami bersedia untuk membantu anda. Jadi sampai di sini saja sesi live kita pada kali ini. Kami harap kami telah pun memberikan yang terbaik untuk anda semua. Dan saya harap kita akan berjumpa lagi di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.